Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Coach Alan lagi pagi ini. Dan hari ini Coach akan share satu perkara yang sangat penting yang uh, ramai orang akan berhenti sesuatu. Usaha dia tu terberhenti halfway. In fact, dia tak pernah rasa pun halfway. Tapi sebenarnya dia dah halfway. Dia sebenarnya dia rasa macam dia dah capai sesuatu, tapi sebenarnya it's just halfway. Jadi benda ni penting. Dan sama ada you dulu dalam bisnes ke, nak turun berat badan ke, ini adalah satu mindset yang perlu ditanam daripada awal lagi. Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Jadi Coach berada pagi ini, first time lepas hari raya, Coach buat live lagi pagi. Dan very appreciative kalau sekiranya boleh buat komen kat situ. Assalamualaikum, hai, di manakah anda, siapa anda, supaya Coach ada engagement dengan you all. Seronok tengok siapa-siapa yang bersama. Anyway, so thank you very much yang like tu. Okay, jadi ini antara satu perkara mindset very important. Sama ada you dalam business ke ataupun apa-apa yang you buat dalam kehidupan, the mindset of penghijraan itu adalah more important daripada berlumba. Biasanya kalau ambil satu contoh turun berat badan. Kalau sekiranya kita ambil satu contoh turun berat badan, siapa yang rasa bahawa dia kalau boleh nak turun cepat? Hi Eddie, how are you? Eddie dari Sabah, dah terbit matahari kan. Kita baru nak mula terbit matahari di sini. Yes, kalau kita rasa nak berlumba, siapa yang rasa macam aku nak turun berat badan, kalau boleh nak turun, bukan kalau boleh, aku nak turun 10 kilo dalam sebulan. Kemudian mereka nak result yang gempak. Dan lepas itu mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan result yang gempak tu. And they succeed. Ramai orang boleh succeed. Tapi what happened after that? Ini yang selalunya berlaku bila dia dah turun 10 kilo tu, dia nak capai apa yang dia nak. Then what happened after that? Dia naik balik. Kenapa dia naik balik? Sebab dia punya mindset hanyalah untuk satu jangka masa pendek saja. Mungkin disebabkan ada sesuatu dia nak capai sebelum 1 bulan tu. Wallahualam kan, nak kahwin ke, ataupun nak jumpa dengan kawan-kawan lama ke, teruk sangatlah badan ni dah gemuk kan. Ataupun dia masuk dalam bidang perniagaan dan dia nak result tu, nak bila mungkin dia dump in duit, okay, dan dia nak kembalikan duit dia dalam keadaan yang cepat. Tapi dia lupa bahawa ini bukan satu perlombaan. Ini adalah satu penghijraan. Untuk you berfikir lebih jauh ke depan, it is not about achieving your destination, your target, your goal, tapi it is about your life changing experience. Baik dari segi bisnes sekalipun. Okay, Coach nak ambil satu perbandingan kat sini. Okay, are you with me semua? Hi Eddie, thank you Eddie jawab tadi tu. Okay, now are you with me semua? Jadi macam kalau kita tengok kan, perbandingkan antara berlumba dan berhijrah ni. Okay, bila seorang itu mempunyai sikap nak berlumba, dia akan fikir more kepada kerja keras. Okay, yes, semua orang pun kerja keras, betul. Okay, dia akan fikirkan kerja keras. Dia akan fikir more kepada urgency. Dia nak capai benda tu cepat. Okay, ini orang yang bersikap berlumba ni, which is very good juga. Tetapi let us see dari segi perspektif berbeza. Sebab dalam Islam pun, dalam Al-Quran pun dia sebut berlumba-lumbalah kamu ke jalan kebajikan dan takwa kan. Jadi tapi dalam negative side dia, Coach nak highlight kepada you all supaya you tersedar bila you dalam kategori ni, ya. So you go all out, every effort semua you akan put all your sumber, you punya masa, you punya psikologi, everything you put in one basket untuk menghasilkan result apa yang you nak tadi tu. Kemudian of course lah you akan berlumba dengan orang kan. Macam kalau katalah dia pun berniaga, saya pun berniaga, saya nak catch up dengan dia, saya nak better than dia.
ataupun turun berat badan kan. Tengok dia dah turun 10 kilo, saya nak macam dia. Alright. Dan ini orang yang bersikap berlumba. Then sikap berlumba ni lagi satu ialah bila dia capai. What happen bila dia capai benda yang dia nak capai tadi tu? Kemungkinan bila dia capai tu dia akan terus berasa sikap selesa. Bila dia selesa tu dia akan berhenti. Bila dia berhenti tu that's the worst thing, because dalam keadaan yang tiba-tiba berubah, dia buat keputusan, dia nak urgent, dia nak gempak, okay? Dia all out, put every effort, sumber dia kat situ, then tiba-tiba dia berhenti. What happened? Memang dahsyat lah, dahsyat kehidupan dia, impact yang sangat luar biasa, impact negatif yang sangat luar biasa. Okay, so berbanding dengan orang yang lebih berfikirkan kepada penghijraan, okay, even dalam perniagaan, okay, kita dalam turun berat badan pun sama juga, dalam berniaga pun sama juga, ataupun dalam apa-apa sekalipun kehidupan dia melihat ni kepada penghijraan. Contoh macam tadi, instead of dia bekerja keras, tetapi dia lebih fikir kepada membina. Okay? Dia akan membina, maknanya slow and steady at a pace. Ada satu pace yang dia rasa selesa, tapi bukan selesa sangat, tapi means to say apa yang dia apply tu dia boleh apply untuk selama-lamanya. Satu benda yang dia boleh apply, this is going to be my life. Okay? Kalau sini di berlumba, you akan macam mungkin you lari 100 meter you dah mengah penat. Tetapi kalau sini you fikir more kepada marathon, larian yang berterusan, you tidak akan habiskan tenaga pada awalnya. Okay, you akan fokus kepada I have to keep going, I have to keep going, I have to keep going. Berbanding dengan kalau sekiranya kita kerja keras berhabis-habis, kita tahu kita akan habis gas, habis nafas pada satu ketika. Tapi kita tahu, okay, aku nak tu saja, I will give everything all out. Tapi berbanding dengan orang yang berhijrah, dia lebih kepada jauh jangka masa panjang, berterusan, tidak berhenti. Okay, jadi dia tak ada urgency untuk mencapai sesuatu, kan? Of course dia ada target. Macam kita dalam perjalanan, mungkin daripada sini nak pergi ke Kelantan, driving, kita ada milestone kita. Kita sampai ke Bentong dulu, lepas tu kita sampai dekat Raub, lepas tu Lipis, lepas tu Gua Musang. Yes, kita punya milestone, tetapi kita tahu perjalanan itu memerlukan masa. Okay, yes, kita ada target kita, masa kita nak capai, goal kita, yes. Tapi bukanlah itu the whole thing. Bukan goal itu. Kita tahu kita ada perjalanan. Okay. Instead of bagi orang berlumba dia all out, tapi bagi orang yang berhijrah dia lebih kepada bersikap sederhana, sebab dia buat sesuatu benda yang mengikut kemampuan dia. Okay. Berhijrah mengikut kemampuan dia sederhana. Dan instead of dia melihat orang lain sebagai satu sumber untuk berlomba dan sebagainya, tapi dia lebih melihat pada dirinya. Apakah kelemahan yang ada padaku yang aku boleh menambah baik? Dia mempunyai kelebihan dia, apa kelebihan aku? Dia akan fikir more kepada itu. Macam orang turun berat badan sekalipun, ada orang suka exercise, ada orang suka jaga makan, ada orang suka makan cara macam ni, ada orang macam ni. Jadi kita kena fikir apa yang sesuai dengan kita. Kita tak boleh just take dia punya model mungkin sebagai contoh, okay, tapi whatever the case is, kita kena tengok diri kita. Okay, so kita berlomba dengan diri kita sebenarnya. Kita bekerja dengan diri kita, competing dengan ourselves, our time, our effort, our pemikiran kita more kepada self development. Okay, personal self development, bukannya development orang lain. Kita tak berlumba, kita tak berfikir orang lain untuk maju ke depan. Dan ada tak berhenti kat sini? Kan? Of course tak ada, sebab satu perjalanan tu kalau jauh dia tak akan berhenti. That's why dalam Al-Quran pun disebut hendaklah kamu perhatikan apa yang kamu buat untuk hari esok. Allah tak sebut esok tu mana punya esok. Of course ultimately esok ialah akhirat kita. Dan akhirat kita tu selagi kita tak diputuskan nyawa, dipisahkan nyawa, selagi itu proses berterusan tu akan proses itu akan terus berterusan, betul tak? Tidak ada perlombaan. Jadi nampak tak beza ni? Okay, jadi coach nak bagi you satu example bagi orang yang nak turun berat badan, contoh kan. Okay, dia nak kahwin bulan depan. Okay, dia nak turun 10 kilo.
kan itu macam ada satu perlombaan. Jadi dia akan berusaha, dia put all effort. Sebenarnya dia tak ada masa nak exercise, tapi dia akan sacrifice. Dia akan tolak tepi semua schedule dia untuk exercise, sebab dia nak capai apa dia nak capai. I am a very hard working, dia cakap. Okay, so dia akan buat semua schedule dia untuk exercise. Dan lepas tu semua dia punya favorite food semua dia akan tinggalkan. Nasi dia tinggalkan, gula dia tinggalkan, segala-galanya dia tinggalkan untuk dia capai benda tu. Padahal dia ada keinginan yang tinggi untuk makan benda-benda yang dia suka tu. Alright. So sebab dia tahu masa, dia tahu lepas ni aku akan makan, lepas ni aku akan belasah makan makanan aku tadi. Okay, so dia lebih fokus kepada mencapai yang target yang terdekat. So berbanding dengan orang yang berfikiran jauh penghijrahan, dia lebih kepada apakah gaya hidup yang perlu aku berubah untuk aku capai berat badan yang ideal dan aku boleh maintain. Jadi dia akan lebih berfikir kepada perubahan. Of course dari segi exercise, dia kena ubah slowly because dia tak ada masa nak exercise sebelum ni, tapi dia kena insert, dia kena masukkan dia punya schedule exercise. Mula-mula mungkin seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu untuk dia ubah keadaan dia, sebab dia tak boleh nak just rearrange dia punya life immediately just macam tu kan. So dia kena insert, dia kena plan balik macam mana dia nak boleh bagi tugas-tugas tu. Pagi katalah dia exercise pagi, macam mana dia boleh selesaikan, mungkin menyediakan anak dia dan sebagainya, macam mana dia nak buat tu untuk jangka masa panjang. So dia lebih kepada penghijraan. Dia akan berfikiran, okay, aku akan exercise 3 kali seminggu, dan macam mana aku boleh ubah gaya hidupku supaya aku boleh exercise 3 kali seminggu ni forever. Bukannya aku ikut team base-nya kurus untuk turun berat badan, okay, aku nak exercise program ni 21 hari, aku nak exercise 21 hari. That's jangka masa pendek. Okay, so dari segi penjagaan makanan pun sama juga. Yang seorang ni dia akan tinggalkan semua makanan-makanan, karbohidrat dia tinggal, ini dia tinggal tu, yes dia dapat result. Tapi yang seorang ini, macam mana bentuk karbohidrat yang boleh saya makan, pemakanan yang saya boleh sediakan setiap hari dalam keadaan yang masa begini. Okay, macam mana dia nak amalkan ni, shopping dia macam mana. So dia dah mula ubah gaya hidup dia. Okay, dan yang satu benda yang more important lagi, gaya hidup yang lebih dia suka. Macam mana dia customize kehidupan dia tu kepada kehidupan baru. Dia suka makanan sihat yang macam ni, dia belajar masak, dia belajar prepare. Okay, berbanding dengan yang seorang yang urgency tu, dia tak mau makan. Okay, yang ini pula dia makan, tapi makanan yang sihat. Sebab makanan adalah important untuk diri kita. Kita kena makan setiap hari. Kita tak boleh tak makan. Kita kena makan. Tapi makanan jenis apa? So dia akan berubah. Dan perubahan itu akan berterusan. Sampai umur dia 60 tahun. Sampai umur dia 70 tahun. Sampai umur dia 80 tahun. Dia berterusan mengamalkan gaya hidup baru. Nampak tak? Ini yang coach selalu nampak ramai orang, bila dia membuat sesuatu keputusan, dia lebih kepada short term mind. Dia nak capai dengan cepat. Bila orang tu berfikiran more kepada long term, dia akan berfikiran more kepada membina, kan? Kalau kita tengok pun dalam Islam pun, dia lebih kepada jihad, kan? Jihad tu bukan amalan, banyak mana amalan yang kita buat, bukan. Allah tidak mengukur banyak mana amalan yang kita buat. Allah mengukur kesungguhan, bagaimana kesungguhan kita nak berubah. Walaupun amalan kita sedikit, tetapi berterusan, dan kesungguhan kita nak menambah, kesungguhan kita nak berubah. Dan bila Allah melihat kita ada kesungguhan, Allah tambah nikmat. Ini yang the best ni. Allah tambah nikmatnya supaya kita lebih mudah lagi mendapat benda baru, amalan baru, sikit amalan baru. Ini yang penting. Dalam perniagaan pun sama juga. Ini coach nak share sikit pasal perniagaan. Okay? Sometimes ada orang, dia bekerja, okay, dia bekerja, kemudian dia nak start berniaga. Kemudian dia nak berniaga tu, dia nak hard profit, dia nak cepat-cepat.
profit tu kan. Instead of dia fikir macam mana aku nak bina amalan aku setiap hari untuk sesuai dengan perniagaan ni. Okay, amalan itu very important. Macam for example, kalau sekiranya kita membuat sales, okay, apakah amalan kita dalam membuat sales tu? Sama ada daripada Facebook ke, IG ke, apakah amalan itu? Dan adakah amalan ini berterusan? Ataupun dia akan lanyak saja semua kawan-kawan dia, siapa-siapa yang baru nak buat bisnes ni, dia lanyak kawan-kawan dia, dia paksa kawan-kawan dia beli ke apa ke semua kan, ataupun dari segi ni, tapi dia tak fikir pasal customer experience. Bagaimana customer tu rasa? Adakah customer tu akan balik kepada kita selepas ini? Ataupun dia beli satu kali saja, lepas tu dia lari jauh-jauh. Jadi ini semua kita kena tengok tau. Why people buy daripada kita? Kenapa orang beli daripada kita? Sebab orang suka dekat kita. Bukan dia suka pada produk tu. Okay? Bukan dia suka pada produk ni, semua orang beli. Macam kau contoh macam iPad ni kan. iPad ni ramai orang jual. Sini jual, kedai ni jual, kedai ni jual, kedai ni jual. Tapi kenapa you feel you want to go to kedai yang satu ni? Aku beli iPhone kat sini, aku beli iPad kat sini, aku beli semua benda-benda Apple ni kat sini. Kenapa? Sebab dia rasa kedai ni bila dia masuk dia rasa seronok. Kan? Sama juga bila dengan perniagaan kita. Macam manakah kita nak kekalkan peniaga rasa seronok dengan kita? Rasa tenteram. Bila masuk tu, bila tak datang masuk kat kedai kita ni, dia rasa rindu. Dia rindu nak masuk kedai kita. Dia rindu nak tengok brand kita. Apa lagi brand dia yang boleh aku beli? Nampak tak? Jadi ini bukan satu perubahan yang sekejap saja, tapi ini satu amalan yang berterusan, yang membuatkan mereka tertarik dengan kita dan berterusan dengan kita. Jadi perniagaan, jadi ramai orang bila lompat berniaga, dia nampak tak ada profit saja, dia nampak saja jalan tak ada, dia terus berhenti. Sebab dia tidak melihat benda ni sebagai long term, membina perniagaan, membina diri sendiri tu, mengubah diri sendiri tu. Especially orang yang bekerja, yang bergaji, dah banyak bekerja dalam kehidupan dia, untuk dia pergi ke berniaga, sometimes dia tak ubah diri dia. Dia masih lagi mindset salary receiver, orang yang menerima salary. Dia tak mau berubah diri dia kepada berniaga. That's why ramai orang baru nak berniaga saja, dia banyak block kat situ. Sebab mindset dia not about life changing, tetapi more kepada short term profit gaining. Sama juga dengan berat badan. Berat badan pun sama. If you want to change you punya berat badan, you have to change you punya lifestyle. Dan lifestyle, nak berubah lifestyle ni memerlukan masa yang berterusan. So itu saja coach nak share hari ini. Semoga apa yang coach saya share ini adalah memberi benefit for you all untuk berfikir. Kalau you nak join satu program, kalau you nak join satu apa-apa yang melibatkan satu perkara yang berubah dalam diri sendiri, dah mula bising. Ada orang potong rumput. So I have to stop here because someone potong rumput sana. So semoga apa yang coach share ni bermanfaat bagi you all semua ya. You can click share, you can comment, and you can like, and let your friend tahu juga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.